إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف في الحجب عن وجه هذه المعاني حتى نطلع على خفية هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير فافتح لنا يا الله بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم بفضل اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita taufik dapat kita bertemu lagi malam ini untuk meneruskan majlis ilmu kuliah maghrib di dalam Masjid Insafiyah Baik Ladi Melaka. InsyaAllah diharapkan para hadirin hadirat, para muhibbin yang mengikuti senantiasa dalam keadaan sihat walafiat. Sama-sama kita menghadirkan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang berkat untuk kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kitab sambungan kitab Aqidatun Najin, muka surat berapa dah? 3 kan? Jauh Rumi. Ha? Ramai pakai Jawi, saya seorang pakai Rumi. Ha? Rumi 4. Ha. Perenggan berapa tak? Maka makna Allah itu. Memulai ia akan mukaddimahnya. Muka surat 3 bawah. Muka surat 3 bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Maka katanya musannif bismillahirrahmanirrahim. Memulai ia tuan pengarang kita akan mukaddimahnya, pendahuluannya dengan bismillah, yakni bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimah basmalah. Kalau hamdalah alhamdulillah, kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim, kalau ta'awudz a'udzubillah. Jadi kenapa musannif memulakan karangan kitabnya, mukaddimahnya dengan bismillahirrahmanirrahim? Kerana mengikut ia tuan pengarang ataupun musannif dengan Quran yang amat mulia. Nak tiru Quran, tiru kelakuan Quran yang mana dimulakan dengan bismillah. Kalau di sisi mazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu daripada ayat suratul Fatihah. Dengan sebab itu di sisi kita yang bermazhab Syafi'i tidak sah sembahyang seandainya Fatihah kita tidak membacakan dengan bismillah. Kalau di sisi kita mazhab Syafi'i, kalau solat kita baca Fatihah tanpa bismillah maka tidak sah. Dan bagaimana keadaan dan kelakuan kalau kita solat di belakang mereka yang tidak membaca bismillah? Kadang-kadang kita pergi di Timur Tengah, kadang-kadang kita bertemu dengan imam yang tidak membaca bismillah. Macam mana keadaan? Maka wajiblah kita i'tiqad ataupun zon dalam hati bahawasanya imam itu membaca bismillah dengan perlahan. Kalau kita tak i'tiqad macam tu, tak sah kita nak ikut. Kerana syarat qudwah, syarat nak menjadikan seseorang itu imam yang sah bagi diri kita, ataupun syarat untuk kita sah menjadi makmum,
wajiblah kita mengiktikadkan bahawasanya imam itu solatnya sah. Kalau imam itu terang-terang dah melakukan perbuatan yang membatalkan solat, maka tidak sah kita jadikan dia sebagai imam. Kadang-kadang macam dekat RNR, dekat RNR kadang-kadang ramai orang solat. Jadi kita kadang-kadang bukan tak nak berjamaah, tapi tengok yang menjadi imam itu pakaiannya tidak menutup aurat. Jadi terang-terang nampak tak sah, maka tak boleh kita nak jadikan dia sebagai imam, tak sah. Kalau kita ikut juga batal sembahyang itu. Tak boleh. Terang-terang dah dia pakai seluar bawah pusat, pakai t-shirt gantung, waktu rukuk nampak punggungnya, nampak alu punggung. Macam mana kita nak jadikan dia imam? Inilah ni, perlahan pun tak baca, kuat pun memang tak dengar dah. Tak sah nak jadikan dia imam. Kena semayang seorang diri ataupun ajak kawan kita semayang nanti kerang. Apabila meniru sesuatu yang mulia, maka mulia. Jadi musannif sekarang ni nak tiru Al-Quran, yang mana Al-Quran itu dimulakan dengan bismillah, maka memulakan juga karangan kitab dia dengan bismillah. Nak ambil berkah, nak meniru Al-Quran, kerana mengikut ia akan Al-Quran yang amat mulia, dan kerana mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amri dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa aqta', wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Apa erti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai cita-cita ataupun tiap-tiap perbuatan yang harus, tiap-tiap perbuatan yang harus, yang tiada dimulai di dalamnya perbuatan yang harus itu dengan bismillah, yakni bismillahirrahmanirrahim, maka iaitu pekerjaan yang harus tadi abtar, artinya terpotong pihak ekor, dan pada satu riwayat aqta', dan pada suatu riwayat ajzam, dengan makna kurang berkat. Aqta' tu maknanya terpotong ekor, abtar terpotong ekor. Maknanya perbuatan yang harus tadi, kalau kita tak mulakan dia dengan bismillah, hilang keberkatannya. Kalau makan, makan hukumnya harus makan. Kalau kita tak mulakan dengan bismillah, maka kurang keberkatan makanan tu tadi. Gitu. Jadi mulakan dengan bismillah. Kenapa dikaitkan dengan perkataan pekerjaan yang mempunyai cita-cita? Kerana nak keluarkan perbuatan yang harus, yang makruh, perbuatan yang haram. Kerana tidak semua tempat disunatkan membaca bismillah. Ada kalanya haram membaca bismillah. Contohnya waktu seseorang itu nak memakan benda yang haram, nak makan daging yang haram, lalu dimulakan bismillahirrahmanirrahim, maka hukumnya haram. Kalau dia sengaja nak makan daging babi, dia nak baca bismillah dengan tujuan nak mengejek-ngejek ayat Quran, jadi murtadlah dia. Tu. Empat mata dia ada daging anjing babi. Dia sengaja nak mempersendakan ayat Quran bismillah, lalu dia baca bismillah. Niat dia nak mempersendakan Al-Quran, jadi murtad, jadi kafir. Kalau kita nak makan benda haram, kalau seorang tu nak makan benda haram, dia mulakan dengan bismillah, maka haram hukum membaca bismillah. Berdosa baca bismillah itu. Dalam tempat yang jijik, dalam tempat yang kotor, baca bismillah, hukumnya haram. Sebab tu kalau kita pakai handphone ni, kalau guna ringtone yang Al-Quran tu, sebelum masuk tandas tu, padamkan dulu. Padamkan. Ataupun yang memang kadang dia punya screen dia tu Al-Quran kan. Maknanya waktu bila kita buka saja, hukumnya sama macam kita memegang Al-Quran. Adapun dia terpadam tu tak ada masalah. Dia hanya jadi memori. Macam kita lah, dalam kepala kita ni jadi memori. Kita masuk dalam tandas pun, makna memori Quran tu ada. Tapi bila dizahirkan, bismillahirrahmanirrahim, sambil qadu ajat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah contohnya, itu hukumnya haram.
Begitulah juga kalau kita padamkan handphone tak nampak, tapi bila dalam tandas kita on kan, buka, nampak, maknanya zahir ayat Quran tadi tu, maka hukumnya haram juga. Sebab tu biar bertempat lah, baik tak payah. Kadang-kadang waktu kita letak kat punggung kita, masuk dalam kocek yang bismillahirrahmanirrahim, tu tak ada adab. Tak terjaga maksudnya, payah nak jaga. Baik tak payah. Kalau nak makan benda makruh, kita mulakan dengan bismillah, maka hukumnya makruh membaca bismillah. Nak makan petai, bismillahirrahmanirrahim, puak petai dulu. Tapi kalau puak nasi dulu tak apa. Kalau bismillahirrahmanirrahim puak petai dulu, makruh. Kalau bismillahirrahmanirrahim makan nasi dulu, tak ada masalah. Jadi sayugianya bacalah bismillah, tapi dalam waktu solat itu hukumnya wajib. Itu wajib pula. Dalam nak membaca Fatihah, dalam solat nak baca Fatihah, itu wajib membaca bismillah di sisi mazhab kita Syafi'i. Dan makna atas tiap-tiap riwayat itu, mana 3 riwayat tadilah. Riwayat yang pertama dia kata apa? Fahuwa abtaru. Riwayat yang kedua fahuwa aqta'u. Dan riwayat yang ketiga fahuwa ajzamu. Jadi dalam dan makna atas tiap-tiap 3 riwayat itu bahawasanya kurang berkah, tidak ada keberkatan. Berkah. Sebab tu kalau kita nak nikmat yang berkah. Kenapa? Kerana kalau sekadar nikmat, orang bukan Islam pun diberi nikmat. Orang bukan Islam pun diberi nikmat sihat. Kita pun diberi nikmat sihat, tapi kita nak sihat yang berkah. Makna kesihatan tadi boleh menolong kita mentaati perintah Allah. Itu sihat yang berkah. Tapi kalau sihat tapi tak boleh tolong kita buat ibadat, sihat tapi tak boleh beribadat dengan sihat tadi, tidak ada berkah pada kesihatan dia. Kalau kata rezeki, apa lagi? Nikmat kaya. Orang kafir pun kaya. Kita pun kaya. Apa perbezaan kaya yang berkah dengan kaya yang tidak berkah? Kaya yang berkah akan memudahkan tuannya mendekatkan diri kepada Allah. Kekayaannya akan digunakan kepada benda-benda yang mendatangkan pahala dan kebajikan. Tetapi kekayaan yang tidak ada berkah akan melekakan, melalaikan tuannya daripada mengabdikan diri kepada Allah. Makin kaya makin payah nak sujud kepada Allah. Makin kaya makin tak ada waktu untuk agama, untuk Allah, untuk ibadat, untuk bekalan akhirat. Itu kekayaan yang tidak ada keberkatan, sama seperti kekayaan yang diberi kepada orang kafir. Wal'iyadzabillah min dzalik. Sebab tu kalau nak apa-apa pun minta, ya Allah bagilah harta yang berkah, bagilah rezeki yang berkah, bagilah umur yang berkah, bagilah ahli keluarga yang berkah, bagilah kawan-kawan yang berkah. Nampak tak tu? Makna nikmat yang berkah ni boleh menolong tuannya dekat kepada Allah. Tapi kalau kita tak baca bismillah ni kurang berkat. Kurang berkat dia. Maka iaitu, dan jika tamam, yakni sempurna ia pada hissi sekalipun, yakni pada zahir, tiada tamam ia pada maknanya. Yakni walaupun pada zahirnya sempurna, kita makan tadi kenyang, nasinya habis, tamam, sempurna pada zahir, tapi hakikatnya tidak, keberkatannya tidak sempurna. Baik, makna Allah, makna lafzun ataupun makna lafaz Allah, alif lam ha tu, ketahui olehmu wahai orang-orang yang menuntut ilmu, ataupun ketahui olehmu wahai mukallaf, bahawa makna yang dikehendaki, makna tu yang dikehendaki, lafaz yakni dengan perkataan, lafaz tu mana? Perkataan. Yang dikehendaki dengan lafaz yakni dengan perkataan Allah itu nama bagi zat. Allah itu alif lam ha itu adalah nama bagi zat. Nama bagi diri sesuatu. Diri sesuatu. Zat tu makna diri sesuatu.
Dah tu Allah ni nama bagi diri siapa? Nama bagi zat Tuhan kita, nama bagi diri Tuhan kita yang wajiban wujud. Makna zat Tuhan kita itu, zat Tuhan kita itu yang wajiban wujud. Zat Tuhan kita itu yang wajib ada. Zat Allah tu wajib diri Tuhan tu wajib ada. Berbeza dengan zat kita, harus ada. Zat kita harus ada, bukan wajib ada. Sebab tu zat kita ni tidak bersifat kekal. Nanti dia binasa. Nanti dia binasa, nanti dia musnah, nanti dia hilang. Sebab zat kita tidak wajib ada, cuma harus ada. Mati besok habislah, binasa. Sehebat apa pun, segagah apa pun zat dia, mati habis, binasa, jadi bangkai. Jadi bangkai. Cantik mana pun, segak mana pun, tampan mana pun, sadar macam mana pun, jadi bangkai, bergulat, habislah. Kita akan tinggalkan zat kita ni, kita akan tinggalkan. Bila kita mati, zat-zat kita, tubuh badan kita ni pun kita akan tinggalkan. Jangan kata harta, tubuh kita pun kita tinggalkan. Tidak kekal ni. Apa yang ada di dunia ni tak kekal. Apa yang ada di dunia tak kekal. Yang kekalnya di hari kiamat besok. Jadi Allah Ta'ala itu adalah nama bagi zat Tuhan. Tuhan, apa Tuhan? Yang bersifat dengan ketuhanan lah, itulah Tuhan. Yang kita belajar dulu tu dalam kitab sebelum ni. Ataupun secara umumnya Tuhan-Tuhan itu adalah mana? Yang bersifat dengan istighna, terkaya dengan makna dia tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada sesuatu. Bahkan segala sesuatu yang lain berkehendak, berhajat, bergantung kepada dia. Itulah Tuhan. Secara ringkas itulah Tuhan. Yang adanya sedia kala, yang adanya wajib, yang kekuasaannya wajib, yang pendengar penglihatannya wajib. Itulah Tuhan. Nama dia Allah. Khas ia lafaz Allah ni khas, makna tertentu, ketentuan pada lafaznya, dan khas ia pada maknanya. Jadi lafaz Allah ni hanya khusus untuk Allah, maknanya pun hanya khusus untuk Allah. Tak boleh kongsi, tak boleh nak kongsi, nak letak nama anak kita Allah, tak boleh. Sebab dia khusus, lafaz dia khusus, makna ni pun khusus untuk Tuhan saja. Untuk yang jadi Tuhan saja, iaitu Allah. Sebab tu tak boleh, haram dikongsikan perkataan Allah kepada yang selain Allah, kerana lafaz dia khusus, maknanya pun khusus. Lafaznya hanya untuk Tuhan. Tak boleh nak letak pada makhluk namanya Allah. Orang kafir dia buat main-main, dia mempersendakan. Sebab tu kena jaga kalimah. Bagi ke dia kan, ambil letaknya kat anjing ni lah, dia gantung kat loket dia gantung kat anjing. Allah, nampak menghina. Sebab tu tak boleh, tak boleh. Tak boleh, sebab mereka tidak beriman dengan Allah. Mereka tak beriman dengan Allah, mereka tak percaya dengan, dia tak percaya Allah seperti mana kita umat Islam percaya kepada Allah. Meskipun orang kafir dia kata dia percaya Allah tu Tuhan, tapi betul ke dia percaya Tuhan? Kalau dia kata percaya, dia takkan beriman kepada yang lain. Itulah menunjukkan dia tak percaya. Dah Allah Ta'ala kata wa ilahu ilahu wahid, Tuhan kamu Tuhan yang satu. Kenapa kamu nak menyembah berhala dan sebagainya, kalau benar-benar kamu percaya yang Allah itu adalah Tuhan? Jadi kepercayaan mereka itu fasid, salah, karut, tak boleh pakai. Sebab tu kena jaga lafzul jalalah ni.
Tak boleh dibenarkan kepada orang bukan Islam menggunakannya. Sebab mereka tidak memuliakan lafzul jalalah ini. Kerana lafzul jalalah ni hanya khusus untuk Allah. Lafaznya, maknanya kena jaga. Dan mana tadi? Khas ia lafzul jalalah tadi Allah tu. Di tempat lain dipanggil lafzul jalalah. Lafaz yang besar, yang jalal, yang besar makna darjat, ketinggian, kemuliaan, keagungannya. Dan khas ia pada maknanya, maka erti khas pada lafaz itu. Apa yang dimaksudkan lafaz Allah Ta'ala itu khusus pada lafaz? Apa maksudnya? Maka erti khas pada lafaz itu tertentulah lafaz Allah itu nama bagi Tuhan kita, tiada harus, yakni haram dinamakan dengan dia, dengan Allah akan yang lain daripada zat Allah Ta'ala. Bila sebut khusus ni makna dia sempit. Terkhusus makna sempit. Dia tak lapang, dia tak longgar, dia sempit. Makna hanya untuk zat Allah sahaja. Tak boleh orang lain nak masuk, nak kongsi sekali guna pakai perkataan tu. Lafaz tu tak boleh, sebab sempit, hanya untuk Allah saja. Dan tiada harus dinamakan dia lafzul jalalah akan yang lain daripada zat Allah Ta'ala, melainkan ni ada ubah hukum sikit. Ubah hukumnya, datang hukum yang baru, melainkan asalnya tadi tak boleh guna pakai lafzul jalalah itu untuk selain Allah. Melainkan makna harus guna nama Allah atas jalan sandaran seperti Abdullah. Tu boleh. Abdullah, hamba bagi Allah. Tak boleh ada sandaran. Nak letak nama anak ni Abdullah, Atiqullah, apa lagi ikutlah, macam-macam lah. Asalkan disandarkan kepada perkataan yang lah. Ada pun semata-mata Allah sebutir tanpa disandarkan, itu tak boleh. Tapi dengan syarat sandaran, nama lain disandarkan, diidhafatkan. Abdun mudhaf, Allah mudhafun ilaih, itu disandarkan. Abdun kepada Allah, Abdullah, Atiq kullah. Sebab nama ni khusus. Dia pun nak letak Allah sebutir, haram, tak boleh. Boleh buat, boleh je kalau dia nak buat keras kepala, nak letak nama anaknya Allah, boleh. Tapi berdosa, haram. Haram. Nanti kan boleh menimbulkan keraguan pula. Dah kata lam yalid walam yulad, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tu ada nama dia Allah. Ke siapa dia tu? Allah tu yang duduk kampung ujung kampung tu. Tak ke jadi punah ranah. Kata Tuhan tak beranak tu, Allah tu mana datang pula tu? Ke dia Tuhan ke apa nama dia Allah? Besok dia berkahwin beranak pula. Anak dia letak bin dia. Dolah bin Allah pula dah. Dah anak dia. Betul? Cikgu kata, hari ni hari pertama sekolah. Cuba perkenalkan diri masing-masing, murid-murid. Awak siapa? Saya Muhammad bin Allah. Tak ke berat. Haram ni, jangan nak buat benda pelik-pelik. Dan erti khas pada makna itu, pada maknanya pun khas, iaitu maknanya, makna Allah tadi tu, ma'budun bihaqqin, ma'budun yang diabdikan diri akan dia, yang diabdikan diri akan dia, bihaqqin dengan sebenar-benar. Ma'budun isim maf'ul, ma'budun maf'ulun ma'kulun, yang disembah akan dia, yang diabdikan diri akan dia, akan Allah, bihaqqin dengan sebenar-benar. Adapun yang selain daripada Allah tidak, maknanya bukan yang berhak disembah dengan
benar, yang berhak disembah, yang betul disembah, yang kena disembah, yang adil disembah dengan sebenar-benarnya hanya Allah sahaja. Adapun selain daripada itu tidak sebenar disembah. Artinya yang disembah dengan sebenar-benar itu maksud dia, itu maksud dia Allah tu, lafaz Allah itu khas pada lafaz, dengan mana lafaz dia tak boleh kongsi untuk orang lain, maknanya pun khas juga. Kita nak letakkan pada lembu makna tu, ma'budun bihaqqin, nak letakkan yang berhak disembah akan dia dengan sebenar-benar, nak letak pada lembu tak apa? Tak boleh. Tu maksud dia. Maksud Allah itu tadi khusus. Apa maksud khusus dia? Ma'budun bihaqqin, yang disembah dengan sebenar-benar. Yang disembah dengan sebenar-benar hanya untuk Allah. Nak letakkan ma'budun bihaqqin pada lembu, nak letakkan ma'budun bihaqqin pada patung, pada makhluk, tak boleh. Kerana makna ma'budun bihaqqin itu hanya untuk Allah semata-mata. Maka tertentulah makna yang demikian itu bagi Allah, tiada dapat bagi yang lainnya, yang lain daripada Allah. Selain daripada Allah tak boleh guna maksud tu, makna tu. Dan lafaz Allah itu ismul a'zam. Apa makna ismul a'zam di sisi jumhur ulama, di sisi jumhur perhimpunan sekalian ulama, kebanyakan ulamanya, kesekalian ulama mengatakan lafzul jalalah itu adalah ismul a'zam, nama yang maha besar, nama yang a'zam, yang terlebih besar. Maka bukan menunjukkan besar zat, besar darjat, pangkat, kedudukannya. Lafzul jalalah ataupun ismul a'zam, nama yang maha besar, pangkat, darjat, ketinggiannya, maha agung. Jadi sebaiknya waktu kita menyebutkan Allah, cuba merasakan kebesaran Allah itu. Kebesaran makna keagungan, kehebatan, kemuliaan. Rasakan. Kita ni kewujudan kita ni adalah tanda kebesaran, kekuasaan, keagungan Allah. Ni kita boleh melihat ni. Sekarang ni kita boleh melihat, kita boleh memandang, kita boleh mendengar, kita boleh memahami. Inilah dalil, inilah tanda kebesaran Allah, kehebatan Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah. Ni kewujudan ni. Tu kita Allahu Akbar. Kita boleh menyebut Allah tu sendiri adalah tanda kebesaran tanda kebesaran, kehebatan Allah. Jadi ulama pesan, sepatutnya waktu menyebut lafzul Allah ni merasakan kebesaran, kemuliaan Allah serta merasakan kehinaan di diri kita. Waktu menyebut Allah, merasakan Allah itu maha hebat, maha agung, maha mulia, dan merasakan betapa kerdilnya kita, lemahnya kita, hinanya kita, kotornya kita, maksiatnya kita, bergantungnya kita, berharapnya kita, segala-galanya kepada Allah Ta'ala tadi. Yang kita tengok dia orang sebut tu bukan main, dia bersungguh. Kita kata apa bersungguh macam tu sekali. Menghayatilah, sebab Allah itu lafzul jalalah, lafaz yang begitu besar maknanya, ismul a'zam yang sangat besar maksudnya. Maka hendaklah disebut dengan perasaan mengagungkan, membesarkan. Disebut tu dengan perasaan membesarkan, mengagungkan. Dan telah memilih oleh Al-Imam Nawawi akan bahawa ismul a'zam itu lafaz Al-Hayyul Qayyum. Ada khilaf ulama. Jumhur ulama kata ismul a'zam Allah. Kata Imam Nawawi
Al-Hayyul Qayyum. Hayyun dengan makna Tuhan yang bersifat dengan maha hidup. Al-Qayyum bermaksud Tuhan yang tidak berkehendak, tidak berhajat kepada sesuatu. Itulah yang diterjemahkan ataupun yang ditafsirkan dengan qiyamuhu ta'ala binafsih. Itu qayyum. Qayyum tu makna berdiri dengan sendiri, tidak berkehendak kepada yang menciptakan dia, dan Allah Ta'ala itu tidak berhajat untuk duduk menumpang sesuatu yang lain. Kemudian makna Rahman pula, bermula Rahman itu nama bagi sifat, yakni nama bagi sifat yang ada pada zat yang wajib ada tadi. Ar-Rahman adalah nama bagi sifat, nama bagi sifat yang wajib ada pada zat Allah Ta'ala. Jadi Ar-Rahman ni khas pada lafaznya dan am pada maknanya. Khas pada lafaznya dan am pada sebab tu tak boleh nak letak Rahman saja, sebab lafaz dia tu khas. Jadi kena gandingkan, sandarkan Abdul Rahman. Abdul Rahman. Kalau Rahman seperti je, maknanya lafaz itu ketunggalan tadi kan, sama macam Allah tadi kan, khusus pada lafaz. Sebab dikatakan khas pada lafaznya kerana lafaz Rahman itu tertentu disifatkan dengan dia Rahman bagi Allah juga. Itu maksud lafaz khas pada lafaz. Perkataan lafaz tu perkataan Allah tadi khas pada lafaz Allah. Nak letak pada orang lain boleh tak? Tak boleh, sebab khas pada lafaz. Lepas tu makna dia Allah tadi boleh tak makna ni nak digunakan pada yang lain juga? Al-ma'budun bihaqqin, ma'budun bihaqqin, nak letak pada selain Allah boleh tak? Boleh, kerana maksudnya pun khas juga untuk Allah. Ar-Rahman ni khas pada lafaz, sama macam tadi, makna hanya ketentuan untuk Allah juga, dan tiada harus dikatakan bagi yang lainnya dengan Rahman. Tak boleh nak katakan seseorang tu dia tu Rahman, punyalah pemurahnya macam Allah maha pemurah dia tu. Orang kat kampung kita tu maha pemurah dia. Tak boleh. Sebab Rahman tu hanya untuk Allah saja. Tapi kalau kata Abdul Rahman, dia tu hamba bagi Tuhan yang maha pemurah, itu tak ada masalah. Abdul Rahman, hamba bagi Tuhan yang bersifat dengan maha pemurah, tak apa. Bukan dia yang pemurah, dia tu hamba bagi Tuhan yang bersifat dengan pemurah. Dan sebab katakan am pada maknanya kerana makna Rahman itu pemurah, maka melengkapi pemurah itu kepada segala makhluk yang berakal, makhluk berakal ataupun tiada, sama ada Islam ataupun kafir. Pemurah ataupun kita kata penyayang. Makna sifat penyayang itu tadi pada yang lain pun ada juga, tapi tidaklah seperti sifat pemurah penyayang yang ada pada Allah Ta'ala. Sebab tu dia kata dia punya maknanya tu maknanya maknanya umum, meratai, maknanya umum, melengkapi pemurah itu kepada segala makhluk, segala makhluk yang berakal, contohnya manusia. Dia tu orangnya pemurah, dia tu orangnya tu bersifat dengan pemurah, suka tolong orang. Kalau dia bagi lebih daripada yang sepatutnya, patut bagi RM10, bagi RM30, itu pemurah. Sama ada ataupun orang yang berakal ataupun tiada Islam ataupun kafir. Orang Islam pun boleh kita kata dia tu orang pemurah, dia tu orangnya pemurah gitu. Tapi bukan bermaksud pemurah seperti Allah. Kita pemurah kita pun ambil reta mana? Kita nak jadi pemurah tu nak ambil reta mana tu? Nak jadi pemurah tu. Berhajat kepada Allah juga yang memberi. Kalau Tuhan tak bagi kita rezeki, nak pemurah macam mana? Nak bagi apa? Lepas tu kalau kita pemurah pun jangan sombong, ingat, aku ni boleh bagi orang, boleh tolong orang ni pun, ini adalah daripada Allah juga rezeki ni. Bukan aku yang buat rezeki ni, daripada Allah. Allah kehendak bagi aku lebih daripada orang lain, bertuah lebih daripada orang lain. Aku sedekahkanlah, bagilah, tolonglah orang lain supaya pakat-pakat boleh kecapi nikmat daripada Allah yang maha pemurah.
Jangan merasakan diri kita, kerana rezeki itu daripada Allah pada hakikatnya, walaupun pada zahir kita yang berusaha. Makna rahim pula, dan rahim itu nama bagi sifat pula am pada lafaznya. Lafaz rahim ni am, tak sama macam rahman tadi. Rahman tadi khas, rahim ini am. Makna am ni makna melengkapi, ataupun meratai. Artinya harus dinamakan dia rahim dengan, harus dinamakan dengan dia rahim, akan yang lainnya daripada Allah Ta'ala. Nak letak seorang tu namanya rahim, boleh, sebab lafaznya am. Kalau nak letak Abdul Rahim, itu yang terbaik, Abdul Rahim. Kalau nak letak rahim sebuti pun boleh. Dan khas pada maknanya, tapi maknanya khas, tak boleh kongsi. Makna rahim ni tak boleh nak kongsi dengan yang lain, kerana tertentu mengasihani Allah Ta'ala itu bagi kaum yang mukminin jua pada hari kiamat. Rahim ni makna kasihan belas Allah ke atas orang yang beriman sahaja di hari kiamat besok. Tak sama macam pemurah tadi. Kemurahan Allah semua dapat. Atas dunia ni semua mendapat kemurahan Allah. Yang beriman dapat kemurahan Allah, yang tak beriman pun dapat kemurahan Allah, yang taat dapat, yang tak taat dapat, yang kufur dapat kemurahan Allah. Semua Allah bagi makan, bagi minum, bagi harta, bagi kekayaan, bagi kebahagiaan, bagi keselamatan, bagi kesenangan, bagi anak bini. Tak kira dia taat tak taat, ingat tak ingat, semua dapat kemurahan Allah. Tapi rahim ni, kasihan belas Allah hanya untuk orang yang beriman sahaja nanti di hari kiamat. Saat-saat nak mati tu, orang mukmin dapat rahim, kasihan belas. Waktu ada orang yang nak mati, sebelum mati Allah jadikan dia, Allah berikan, Allah turunkan kepada dia sakit. Itu rahim, kasihan belas Allah. Bukan Allah nak nanya dia, Allah nak cuci dia daripada dosa sebelum rohnya keluar daripada jasad. Maka Allah balakan dia, uji dia dengan sakit. Bukan Allah nak nanya dia. Kita bila tengok orang tu sakit lama, tu ada hantu raya tu. Ada hantu raya tu payah nak mati. Kita ni tak ada nak sangka yang baik-baik. Dia buat dosa dulu, dia tak sembahyang begini begitu, tapi waktu nak mati sakit dia, sakit bukan main lagi, berat. Barangkali Allah nak cuci dosa dia. Bila dia sabar dengan sakit tu, dia ingat itu balasan daripada Allah, menimbulkan keinsafan dalam hatinya terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan dulu. Allah gugurkan segala dosa-dosa dia. Tu rahim, kasih sayang Allah. Dan contoh rahim, kasih sayang Allah terhadap orang beriman di hari kiamat besok, tidak dikekalkan di dalam neraka selama-lamanya. Walaupun berjuta tahun dah duduk dalam neraka tu, tapi tak kekal, akhirnya keluar masuk syurga. Itu rahim, kasih sayang Allah. Orang kafir tak dapat. Orang kafir duduklah kekal dalam neraka dengan azab tu selama-lamanya, tidak ada penghujung. Tidak berkesudahan, duduklah lama dalam api neraka tu, dibakar pagi petang siang malam, pagi petang siang malam dibakar, hidup-hidup tak mati-mati. Dengan azab Allah yang bersangatan dahsyat pedihnya tu. Tak boleh nak lari. Nak lari pun dalam api juga, nak lari pun dalam neraka, tetap dalam neraka juga. Nak lari ke mana? Nak ke depan neraka, ke belakang neraka, ke atas neraka, ke bawah neraka. Api atas bawah kiri kanan api, sepasa api-apinya. Itu orang kafir. Ataupun orang beriman yang buat maksiat, duduk dalam api. Tapi oleh kerana dia ada iman, dia akan dapat kasih sayang Allah, akhirnya dikeluarkan daripada neraka, tidak kekal, akhirnya masuk syurga dan kekal dalam syurga pula selama-lamanya. Tapi janganlah kita minta nak duduk dalam neraka, walaupun seketika. Jangan takut-takut nanti rupanya orang beriman ni akhirnya syurga lah ya. Syurga. Kalau macam tu tak apalah. Jangan.
Ingatkan masuk neraka apa tak keluar-keluar. Maknanya keluar jugalah akhirnya. Kalau macam tu tak apalah, neraka dulu. Oi, jangan. Ada yang sekurang cegedik dia kata ni. Dia ingat neraka tu macam rumah dia kan ni. Ingat kekal. Maknanya kalau kita tak sembahyang, minum arak, berjudi ni, asalkan akidah betul, boleh masuk syurga akhirnya. Akhirnya boleh masuk syurga. Boleh, sebab beriman. Tapi neraka dululah. Neraka dulu. Selama-lama ke? Tak. Akhirnya akan keluar. Kalau macam tu tak apalah. Oi, jangan. Tak ada siapa sanggup nak duduk dalam neraka Allah. Bayangkan dia punya panas tu, 500 tahun perjalanan dah dengar bunyi api ni. 500 tahun perjalanan dah dengar bunyi api neraka tu. Macam mana agak-agak hebat panas dia. Tu kilat yang dahsyat tu. Kilat tu berapa mega voltan. Api yang sangat dahsyat tu, api kilat tu. Kalikan 70 kali ganda. Itulah api neraka besok yang nak bakar tubuh badan manusia. Dia kata ada pula yang lain, dia kata tak apa, dia hari-hari kita bila kena bakar besok kita jadi biasa. Alah bisa tegah biasa, dia kata. Dia tak tahu azab neraka itu setiap detik bertambah azab. Bukan kepanasan dia sama. Semakin bertambah, semakin pedih. Bukan sama je tahap kepanasan dia tak. Semakin azab. Macam nikmat syurga. Semakin nikmat, bertambah nikmat dalam syurga tu, bertambah. Sebab tu tak bosan. Sebab tu dalam syurga tak bosan, kerana setiap nikmat yang dikecapi di dalam syurga itu, nikmatnya bertambah, berubah. Tadi makan pisang dalam syurga sedap dah. Kali kedua makan pisang juga lagi sedap daripada tadi. Kali ketiga makan lagi sedap daripada yang sebelum. Jadi tak jemu. Kita ni jadi jemu sebab makanan atas dunia ni. Atas dunia ni sama je rasanya. Sama je. Makan beef steak. Pagi petang siang malam. Selama mana boleh tahan? Akhirnya cari roti canai kah? Sebab apa tu? Dah RM200 sepiring sepigan. Bukan main sedap, RM200 sepiring kan, RM200. Kita tak pernah lah tengok je orang cakap macam tu. Selama mana boleh hadap makanan macam tu? Dia kata bosan. Yang kita besok pergi warung bawah pokok. Cik apa itu? Bukan ada beef steak, roti canai. Nampak tak? Bosan. Sebab apa? Sesedap apa pun nikmat atas dunia ni, sama je. Sama je rasanya. Sebab tu orang bosan dengan nikmat dunia. Memang mula-mula di tengah sedap tu makan lepas tu bosan. Roti canai pula. Yang makan roti canai. Hari-hari roti canai. Kita pergi hotel makan beef steak lah. Pergi tengok gambar lah, lepas tu balik. Pergi hotel tengok gambar kat order tu. Buka order dia. Menu beef steak 300. Kopi RM20. Kurang manis. Manis RM25. Okey, terima kasih. Tak jadi order dah tengok gambar je. Bosan. Ada. Syurga dah. Takkan bosan sampai bila-bila, kerana nikmat syurga itu semakin bertambah. Allah tukar-tukarkan kelazatan dia. Subhanallah. Itulah kehebatan, kebesaran, kekuasaan, kebijaksanaan Allah yang menjadikan syurga. Tapi neraka macam tu. Azabnya bukan sama, azabnya semakin pedih. Macam mana nak tanggung? Jadi minta jauh lah. Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah jauhkan kita, anak bini kita, ahli keluarga kita, ibu bapa kita, keturunan kita, semuanya yang ke atas sampai ke bawah tu, selamatkan daripada bersentuh dengan azab neraka Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, dengan berkah majlis ilmu, mudah-mudahan Allah kabul, Allah ampunkan segala dosa-dosa dengan rahmat-Nya, mudah-mudahan. Kemudian jadi dan rahim itu nama bagi sifat, maknanya kemurahan Allah Ta'ala untuk orang yang beriman. Sebab tu kena jaga iman kita atas dunia ni. Sejahat apapun, semaksiat apapun, jangan sampai imannya
terbang. Jangan sampai imannya rosak. Sebab tu saja peluang terakhir untuk menyelamatkan diri daripada kekal dalam neraka Allah Ta'ala tu. Kalau hidup kita tanpa iman, pegangan kepercayaan yang betul, nanti berkekalan dalam neraka, takkan dikeluarkan sampai bila-bila. Mengikut janji Allah begitu. Kemudian memulai pula oleh musannif, yakni tuan pengarang kitab, dengan mula yang kedua, kerana memberitahu ia musannif akan bahawa permulaan itu dua bahagi. Yang pertama dinamakan akan di permulaan hakiki, iaitu permulaan yang terdahulu pada hadapan maksud, makna sebelum maksud, dan tiada mendahulu akan dia oleh sesuatu seperti bismillah. Dan yang kedua dinamai akan di permulaan idhafi, permulaan juga, tapi dipanggil permulaan idhafi, permulaan yang disandarkan, iaitu permulaan yang terdahulu daripada pada hadapan maksud. Dan jikalau mendahulu akan dia musannaf oleh sesuatu sekalipun, dan jikalau mendahulu akan dia bismillah oleh sesuatu sekalipun, seperti alhamdulillah, maka iaitu sudah didahulukan dengan bismillah. Habis. Kemudian makna alhamdulillah, maka berkata ia musannif alhamdulillah, artinya bermula segala puji itu bagi Allah Ta'ala. Bermula puji-pujian yang baik, puji dengan kebaikan, bukan puji dengan kejahatan. Manusia ni kadang-kadang buat jahat pun dipuji juga. Oh, dia kata bagus kau ni, tak ada orang terror mencuri macam kau ni. Dia puji kan? Tapi itu puji atas kejahatan, bukan maksud segala puji itu masuk puji yang puji atas kejahatan tu, bukan, tu tak masuk. Kerana Allah Ta'ala itu yang dimasukkan segala puji bagi Allah adalah puji yang mulia-mulia. Segala puji-pujian di atas sesuatu yang mulia-mulia, yang baik-baik, itu hanya untuk Allah sahaja. Bermula segala puji itu bagi Allah. Bermula puji itu terbagi kepada 4. Yang pertamanya puji qadim bagi qadim. Siapa yang dimaksudkan dengan qadim ni? Allah lah. Puji sedia kala bagi yang sedia kala. Memuji yang sedia kala bagi yang sedia kala. Yakni Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Itu maksud puji qadim bagi qadim. Puji qadim tu mana yang sedia kala. Siapa yang dimaksudkan dengan sedia kala? Allah. Tu jenis puji. Bila kata-kata segala puji, makna banyak lah, lebih daripada satu. Kalau satu tak boleh panggil segala puji, panggil puji saja. Tapi bila lebih daripada satu, maknanya banyak. Sebab tu kata segala puji bagi Allah. Mana dia yang kata segala tadi? Ada 4. Ada 4. Yang pertama, jenis puji yang pertama, puji qadim kepada yang qadim. Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Qadim tu makna yang sedia kala. Dan iaitu puji Allah akan dirinya, akan zatnya sendiri pada azali. Sedia kala lagi Allah memuji zatnya, Allah memuji dirinya sendiri. Memang padan, patut, layak, adil pada tempatnya. Allah nak puji diri, kena pada tempat. Allah nak memuji diri dia sendiri, kenalah pada tempat. Ni yang ada ni, yang diberi milik ni, semuanya daripada Allah. Jadi memang padan, patut, layak dia nak memuji dirinya sendiri, kerana kena pada tempatnya. Memang kena pada tempat. Allah nak muji diri dia sendiri, kata dia hebat, kata dia kuat, kata dia bijak, kata dia pandai, kata dia mulia. Memang kena pada tempat. Yang tak kenanya kita, yang keji, yang hina, yang banyak dosa, maksiat ni, kita nak muji diri, kata kita baik, kata kita bagus, kata kita begini, kata kita pandai. Tak kenalah. Sebab apa? Walaupun pada zahirnya kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita tadi pada zahir, tapi hakikatnya itu bukan milik kita, hanya diberi pinjam oleh Allah. Sebab tu kita tak boleh nak puji-puji diri sendiri. Oh, aku ni bagus, aku ni pandai, aku ni bijak, aku ni alim, aku ni bertakwa, aku ni soleh. Tak boleh. Tak kena pada tempatnya. Tak malu. Ni bangsa muka tak malu kita. Kita ni bangsa muka tak malu, memuji-muji diri, sedangkan apa yang ada pada diri kita itu diberi pinjam oleh Allah. Allah nak puji diri dia sendiri, memang kena pada tempat. Dia bukan minta rezeki daripada siapa.
Dia hidup bukan dengan ada siapa-siapa yang bagi dia hidup dah. Dia melihat, dia mendengar, bukan ada yang lain menjadikan dia mendengar melihat dah. Dah memang begitulah keadaan zat dan sifat-sifat dia sedia kali lagi. Jadi dia nak memuji diri dia pada tempatnya. Sebab dia tak meminjam, tak menumpang kepada sesuatu. Dia maha kaya, dia maha hebat. Dan iaitu puji Allah akan dirinya pada azali. Dan yang kedua, puji yang kedua namanya puji qadim bagi hadis. Memuji qadim bagi hadis. Hadis tu makna apa? Makhluk lah. Hadis makna yang baharu. Hadis makna yang baharu. Sesuatu yang ada permulaan tu maksud hadis. Iaitu hadis di sini makhluk lah. Tiap-tiap sesuatu yang dijadikan. Ada kala Allah memuji makhluknya. Ada kala Allah memuji makhluknya dengan sebab ketakwaannya, dengan sebab kesabarannya, dengan sebab tawakalnya, dengan sebab redanya, dengan sebab takwanya. Allah puji hamba dia, makhluk dia. Iaitu memuji Allah Ta'ala bagi contohnya anbiya. Allah memuji para nabi-nabinya dan awliya-nya. Contoh Allah memuji kekasih-kekasihnya awliya, kekasih-kekasihnya Allah, seperti firman-Nya Allah, ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba-Ku, kata Allah, itu yang banyak taubat. Siapa nak jadi hamba Allah yang terbaik, banyakkan bertaubat. Bila dia banyak bertaubat, dia masuk dalam golongan ni. Ni'mal 'abdu, yakni sebaik-baik hamba Allah. Banyak yang baik ataupun baik-baik, tapi yang terbaik ni awwab, yang banyak kembali kepada Allah. Sebab tu taubat ni kena banyak kali. Bukan taubat hanya sekali. Taubat bukan sekali, taubat banyak kali. Setiap kali tergelincir dalam dosa dan maksiat, sama ada kecil ataupun besar, dia cepat-cepat kembali kepada Allah. Dia beristighfar, dia bertaubat, dia menyesal, dia berazam tak buat lagi. Kemudian dia jaga kawal, pantau. Datang bisikan, dia lawan, terjatuh lagi dalam maksiat yang lain pula. Dia kembali balik kepada Allah, bertaubat balik. Dalam keadaan dia tak sedar, dia dah tergolong dalam golongan orang yang banyak kembali kepada Allah, dan dia dah masuk dalam kata kekasih Allah. Pernah satu ketika seorang wali Allah, dia macam tak puas hati dengan diri dia, kerana selalu duduk dalam taat, terjatuh dalam dosa, dalam taat, terjatuh dalam dosa. Jadi dia tak puas hati dengan diri dia. Dia tak puas hati dengan diri dia yang macam tu, seolah-olah dia belum dapat sesuatu lagi yang dia nak. Iaitu mana? Yang dia nak, dia itu menjadi kekasih Allah. Dia nak dikasihi oleh Allah, dia nak diredai oleh Allah. Jadi bila keadaan ni dalam dijaga, kawal diri, taat, tiba-tiba terjatuh dalam maksiat. Jadi dia rasa macam tak sampai lagi, tak dapat lagi nak menjadi hamba yang Allah kasih, nak menjadi hamba yang Allah redha. Terdetik dalam hati ni. Makna dia tak dapat lagi. Lalu datang suara, datanglah suara kepada dia. Suara tu kata apa? Apa yang sebenarnya yang kau nak dengan ketaatan tadi? Sebenarnya apa yang kau nak dengan ketaatan yang kau buat, meninggalkan maksiat, duduk dalam taat? Sebenarnya apa yang kau nak? Kau nakkan taat ataupun kau nakkan redha Allah? Lalu suara tadi berkata, adakah kau tidak pernah mendengar firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawabin, sesungguhnya Allah Ta'ala itu kasih kepada orang yang banyak kembali kepada Allah? Adakah kau tak pernah dengar ayat tu? Adakah kau tak pernah tahu ayat tu? Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada orang yang banyak kembali kepada Allah. Nak ceritakan yang dia ni dah masuk dah dalam golongan tu. Dia ni dah masuk dah dalam golongan orang yang banyak bertaubat tadi. Dia dah masuklah dalam kekasih Allah tadi, iaitu orang yang banyak bertaubat. Kalau sekali tak dipanggil banyak bertaubat, dia banyak kali bertaubat. Setiap kali jatuh dosa dia bertaubat, setiap kali jatuh dalam dosa dia bertaubat. Taubat ikut syarat tu lah, ikut syarat rukun, dengan azamnya, dengan niatnya dan sebagainya.
tiap kali jatuh maksiat dia bertaubat. Dia dah jadi orang yang banyak bertaubat. Maka orang yang banyak bertaubat ni masuk dalam kata ni'mal abdu innahul awwab, sebaik-baik hamba-Ku adalah yang banyak bertaubat. Di dalam firman yang lain, innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah Taala itu kasih orang yang banyak bertaubat meskipun dia ahli maksiat. Maknanya dia bukan orang soleh, tapi setiap kali dia terjatuh dalam maksiat, dia mengaku bersalah. Makna taubat yang cukup syarat rukun, bukan taubat yang tak sebenar, taubat yang sebenar. Maka orang yang ahli maksiat yang banyak bertaubat, mereka masuk dalam golongan orang yang dikasihi oleh Allah, berbanding dengan orang yang banyak taatnya tapi dalam hatinya merasa sombong, tidak ada melakukan dosa kepada Allah. Itu dibenci oleh Allah. Tu Allah pujilah tu, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba adalah orang yang banyak taubat. Jadi orang yang banyak taubat ni orang yang mendapat pujian daripada Allah. Tu contoh puji qadim bagi hadis. Dan yang ketiga, puji hadis bagi hadis. Maknanya yang baharu memuji yang baharu. Makhluk memuji sesama makhluk, dan iaitu memuji hamba setengah akan setengah mereka itu. Seperti ini katanya, sebaik-baik manusia itu si anu. Dalam kampung ni lah ada si anu tu, bukan main baik orangnya. Tu memuji makhluk sesama makhluk. Pun kembali kepada Allah juga puji-pujian tu. Itu pun hak milik Allah juga sebenarnya. Sebab tu kalau orang puji kita, jangan lekat kat hati, tapi kembalikan pujian itu kepada Allah yang memberikan kelebihan pada diri kita, meminjamkan kelebihan. Dan yang keempat, yang terakhir, iaitu puji hadis bagi qadim, yakni makhluk memuji akan Allah, iaitu memuji hamba akan Tuhannya seperti dikatanya hamba, alhamdulillahilladzi hadana, segala puji bagi Allah Ta'ala, ataupun terima kasih ya Allah yang memberi petunjuk akan daku. Alhamdulillah tu makna segala puji bagi Allah. Ada ulama yang menterjemahkan dengan maksud alhamdulillah dengan maksud terima kasih ya Allah. Alhamdulillah kau bagi aku taufik boleh semayang. Makna terima kasih ya Allah kau bantu aku boleh aku semayang. Bangun-bangun tidur alhamdulillah, dengan mana terima kasih ya Allah kau bagi lagi aku hidup hari ni. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina ma ahli kutri wa sabadakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Nanti lepas isyak kita ada tahlil ringkas insya-Allah. Lepas isyak kita ada tahlil ringkas. Allah. Allah salam. Ambil sikit. Masya Allah. Dah ada minum sikit.